Dia datang dalam bentuk sosok tubuh macam perempuan tua. Tapi muka dia memang betul-betul hodoh. Dengan rambut putih dia panjang merebang-rebang tu kan. Dengan muka tua hodoh dia berkerut sana, berkerut sini. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat-sihat je lah Alright, sebelum tu aku nak kenalkan dulu diri aku ni buat kawan-kawan kita ni yang baru je join channel aku ni. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright. Tanggal 18 September yang lalu, aku kehilangan seorang sahabat. Sahabat baik jugalah sebenarnya. Dia meninggal dalam usaha selamatkan anaknya yang lemas dekat satu rumah rakit ni masa diorang pergi memancing dekat area Kota Tinggi. Member aku ni, dia bukannya tak reti berenang. Dia jugalah yang ajar aku basic berenang dulu. Tapi dah tertulis kan ajalnya macam tu. Siapalah kita ni sebagai manusia nak menafikan ketentuan Allah, betul tak? So beberapa hari yang lepas ni, aku ni pun duduklah seorang-seorang. Lepas tu entah kenapa, dengan tiba-tiba aku ni terkenangkan satu memori dengan arwah member aku ni. Aku teringatkan satu kisah seram yang dia pernah cerita kat aku. Masa dia cerita kat aku tu, aku ni memang betul-betul tengah kemaruk sangat nak memancing. Tengah perangai aku kemaruk mancing lah. Cerita yang dia cerita ni bukanlah daripada pengalaman dia ataupun pengalaman siapa-siapa pun. Bukan kisah sebenar pun, bukan kisah real pun. Tapi dia cerita ni daripada sebuah drama TV dekat aku. Aku tak ingat apa tajuknya cerita ni. Tapi aku masih ingat jalan cerita yang dia sampaikan kat aku masa tu. Kalau korang pernah tertengok lah kan cerita yang aku bakal sampaikan sekejap lagi ni, aku harap korang kalau yang tahu cerita ni, korang boleh bantu aku tinggalkan komen, share lah tajuk cerita ni. Aku pun nak tengok lagi sekali. Dan aku juga harap korang boleh layan cerita aku ni sampai habis. Sebab banyak sangat isi tersirat dan tersurat yang disampaikan dalam cerita ni. So seperti biasa, sebelum aku nak start cerita malam ni, korang tu semua yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni, bantu aku sikit. Tekanlah button merah tu, tekanlah sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Alright? Bantu aku jugalah. Tolong tolong hit the like button ni. Tolong guys supaya lagi cepat aku berkembang, lagi lah rancak aku cerita, betul tak? Alright. So tunggu apa lagi? Let's roll on malam mistik. Let's go. Kisah ni berlaku kat seorang mamat ni yang nama dia aku letak hanyalah sebagai Zul. Aku suka nama Zul ni. Zul ni, dia dah kahwin dan dikurniakan seorang anak yang masa tu umur anaknya lebih kurang 4-5 tahun. Dan dalam masa yang sama juga, bini si Zul ni pula tengah syarat mengandung 7 bulan. Zul ni dia hanya bekerja sebagai seorang operator dekat sebuah kilang. Dan isterinya pula tak bekerja guys. Suri rumah sepenuh masa. Senang cakap kehidupan si Zul ni setiap bulan tu hanyalah cukup makan je pendapatannya tu. Dan kadang-kadang tu tak sempat nak tunggu akhir bulan lagi, poketnya pun dah pun sesak dulu. Tapi si Zul ni dia ada satu hobi. Hobi dia memancing. Hobi memancing si Zul ni bukan takat biasa-biasa je. Tapi dia dah tahap dewa dah, pemancing tega. Dia ni jenis orang yang tak peduli dengan apa-apa pun kalau kata dia nak pergi memancing. Dia dah memang tak peduli dah pun. Tak peduli langsung dengan apa-apa pantang larang sekalipun, langgar semacam je si Zul ni. Masa tu, waktu tu dah nak masuk akhir bulan dah. Gaji pun tak masuk lagi. Tapi dalam masa yang sama, jiwa si Zul ni menggelodak nak pergi memancing. Nak dijadikan cerita, kebetulan hari tu hari cuti.
Bininya si Zul ni mintalah bantu si Zul ni pergi pasar untuk belikan lauk. Sebab dah tak ada apa-apa lagi lauk dah yang tinggal untuk dimasak tengah hari tu, kata dia. Si Zul ni pun bukalah wallet, cek duit dia. Ada balance RM40 je. Kad dalam bank pula confirm dah kosong dah kering dah. Sebab dia ingat last dia cocok duit kat ATM 2 hari lepas. Dia keluarkan semua duit dia dalam ATM. Gaji pula mungkin keluar lagi sehari dua je. So RM40 je lah yang ada baki kat dalam wallet dia masa tu. Tengah hari tu, si Zul ni pun startlah motor dia dan terus menuju ke pasar yang terletak dekat pekan untuk beli lauk yang dipesan bini si Zul ni. Dalam perjalanan nak ke pekan tu, dia lalu kat satu kawasan yang kiri kanannya hutan. Tengah dia lalu kat kawasan tepi hutan tu, dia terperasan ada banyak cendawan-cendawan liar tumbuh kat tepi-tepi jalan sepanjang tepi hutan tu. Dalam fikiran si Zul ni dah mula tertanya-tanya dah sama ada boleh ke tidak cendawan tu dimakan. Tapi masa ni si Zul ni just tertanya-tanya je dalam hati dia. Dia tak buat apa-apa lah pun. Sama ada cendawan tu boleh makan ke tidak ke. Tapi dia tak terfikir langsung pun dalam otak dia masa tu untuk pungut cendawan-cendawan tu untuk dibawa balik untuk buat lauk. Tak terfikir pun masa tu. Si Zul ni just teruskan aja perjalanan dia menuju ke pekan nak ke pasar untuk beli lauk. Sampai-sampai je dekat pekan tu, si Zul ni fikir dia nak singgah sekejap kat kedai pancing yang dia selalu beli barang kat kedai tu. Dia nak survey joran dia yang dia dah perkenan sangat tu sebenarnya. Sajalah nak tengok-tengok dulu kan, nak ambil mood kata dia. Sampai-sampai kat kedai pancing tu, rupa-rupanya kedai pancing tu tengah buat clearance stock sale. Barang yang dia clearance tu termasuklah sekali joran yang dah lama si Zul ni mengidam. Aish. Kenapa pula lah time-time ni, time aku tengah kering ni, dia buat clearance stock sale pula. Bebel hati si Zul ni. Masuk-masuk kedai pancing tu, terus Uncle Toki kedai pancing tu tegur si Zul. Hello bos, you punya jualan yang you suka sekarang ada offer. Kita offer sampai tengah bulan je bos. Kalau tak offer, ini harga barang 150. Tapi ini kali buat offer sama lu RM50 saja. Mau angkat tak? Bila si Zul mendengarkan kata Toki kedai tu macam tu, secara tak langsung melonjak-lonjaklah hati si Zul ni kesukaan. Tapi dalam masa yang sama, dia pun tahu yang duit dia tu ada RM40 je. Mana nak cukup walaupun joran tu dijual dengan harga RM50. Lepas tu teruslah si Zul ni cakap dekat Uncle Toki kedai pancing tu. Alamak Uncle, wang tak cukup lah Uncle, ada RM40 saja. Si Uncle Toki pancing tu pun cepat-cepatlah jawab balik dekat si Zul. Halo kawan, lu punya pasal hari ni wak kasih diskaun. Hari ni lu angkat ini pancing, wak kasih lu RM40 saja. Kawan lama apa dah hal? Sudah support wak pun punya kedai pun sudah lama. Apa macam? Ada okey kah? Si Zul ni, bila Uncle Toki kedai pancing tu pun dah pancing dia bagi offer harga joran tu yang diidam tu dengan harga yang memang tak masuk akal, dia pun mula dah rasa seronok sangat dah. Dah mula rasa seronok dah. Tapi dalam masa yang sama, dia pun dah mula rasa serba salah. Duit yang ada kat dalam poket tu RM40 je. Kalau dia guna buat beli joran, nanti nak beli lauk tak lepas pula. Tapi kalau dia tak beli joran tu, dia terasa rugi pula. Offer dah baik sangat tu. Bukan mudah pun nak dapat harga macam tu. Kalau nak tunggu time dah dapat gaji baru dia nak beli, takut orang lain pula yang dah sambar dulu joran yang dia nak tu. Offer macam ni bukan selalu boleh dapat pun, kata si Zul ni dalam hati dia. So bermain-mainlah persoalan ni kat fikiran si Zul ni, sama ada nak beli joran ke ataupun nak beli lauk hari tu. Lama jugalah dia fikir nak buat keputusan tu. Tiba-tiba dia terfikirkan pasal cendawan yang dia nampak tu tumbuh mekar dekat tepi-tepi hutan tu, kat tepi-tepi semak tu. Yang masa dia perjalanan dia tu nak menuju ke pekan ni. Terus otak si Zul ni terfikir dan dapat satu idea
yang di luar jangkaan pemikiran kita ni sebagai seorang manusia normal. Si Zul ni ambil keputusan, dia just nak pungut je cendawan-cendawan tepi jalan tu untuk buat lauk dekat rumah. Modal yang RM40 tu dia nak buat beli joran yang dia nak tu. So lauk dapat, joran pun dapat. So dengan senang hatinya, dia pun suruh uncle tu terus pack joran dia tu. Senang cakap, kira jadi belilah. On the way nak balik tu, dia pun singgahlah kat tepi jalan tu, nak pungut cendawan-cendawan liar tu. Banyak jugalah yang dia dapat. Penuh jugalah kan satu plastik cendawan tu. Lepas je dia pungut cendawan-cendawan liar tu, sebelum nak gerak balik tu, sempat dia call kawan dia dulu. Dia dengan excitednya, dia ajak member dia tu pergi memancing kat port biasa tengah hari tu juga. Tak reti sabar ni. Member dia ni pun sebenarnya sama je spesies dengan si Zul ni. Jenis pemancing tega. Jenis tak peduli apa-apa pun kalau kata nak pergi mancing. So si Zul ni bila dengar member dia tu pun on, dia pun apa lagilah super excited. Sampai-sampai rumah je, sebelum bini dia nampak joran dia yang baru dia beli tu, dia letak dulu joran dia tu kat tepi pintu. Senang cakap dia sembunyikan lah daripada bini dia. Lepas tu terus dia hulur cendawan yang dia pungut kat tepi jalan tu, dia bagi dekat bini dia. Bila bini si Zul ni nampak cendawan yang si Zul ni bagi dekat dia, teruslah si bini ni pun tanyalah kan dekat Zul, cendawan apa ni bang? Tak pernah nampak pula saya ni. Si Zul ni punyalah nak cover line dengan bini dia. Dia pun menipu lah kan. Dia pun cakap yang dia beli cendawan tu dekat pasar. Lepas tu si Zul ni pun cakap lagi, tadi saya singgah satu kedai uncle ni. Dia cakap cendawan ni sedap. Cendawan ni daripada Taiwan. Cendawan ni jenis ni susah nak dapat. Tu yang abang beli. Lagipun awak kan mengandung. Sekali-sekala tu cubalah benda baru, cubalah benda yang sedap-sedap sikit. Sebini si Zul ni pun dia just percaya je bulat-bulat apa yang si Zul ni cakap. Lepas tu terus ke dapur nak siap-siapkan masakan cendawan tu untuk makan tengah hari. Tapi belum pun siap si bini si Zul ni memasak habis tu, si Zul ni pun dah siap-siap nak keluar pergi mancing dah pun. Betul-betul tak sabar si Zul ni nak test joran baru dia. So terus je cakap dengan bini dia yang dia tak makan tengah hari tu. Sebab dia dah janji dengan member dia ni nak pergi memancing. Lepas daripada tu, teruslah si Zul ni start motor dia dan tuju ke tempat yang dia janji dengan member dia tu nak jumpa sebelum pergi bertolak ke tempat memancing tu. Sebenarnya guys, bini si Zul ni dah naik masak dah dengan perangai si Zul ni. Kalau kata lelaki dia nak pergi mancing je, dia memang jenis tak menyempat-nyempat dah. Terus kelam kabut je nak pergi. Nanti kalau bini dia tegur pula, suruh dia tunggu sekejap, si Zul ni akan cepat naik angin, cepat nak melenting. Mulalah dia tu nak marah-marah kan, nak naik angin. Padahal kadang-kadang tu bila bini si Zul ni suruh tunggu sekejap tu, sebab dia nak suruh Zul makan dulu je sebelum pergi mancing, pun boleh jadi hal. Kadang-kadang boleh jadi gaduh pasal hal kecil macam tu. Sebab itulah bila si Zul ni tiap kali dia nak pergi mancing, bini dia ni dah buat bodoh je. Dia malah nak cakap apa-apa untuk elak daripada bergaduh dengan si Zul ni. Back to the story. Sampai-sampai je dekat lokasi yang dijanji dengan member dia tu, dia tengok-tengok member dia ni tak sampai-sampai lagi. 10 minit dia dah tunggu kat situ dah, tapi member dia tak sampai lagi pun. So si Zul ni teruslah call member dia. Weh Ben, kau kat mana ni? Aku dah sampai ni. Lambatnya kau ni. So member dia pun jawab, ya Allah Zul, aku lupa nak bagi tahu kau ni. Hari ni aku tak dapat nak follow kau pergi mancing. Aku ada hal nak kena settle ni. Sorry Zul, aku betul-betul terlupa nak bagi tahu kau. So si Zul ni mendengarkan bila member dia ni tak jadi nak ikut trip dia pergi mancing masa tu. Mula-mula tu dia membebel jugalah kan mulut dia. Popet jugalah kan. Bebel dalam hati je. Tapi sebenarnya si Zul ni pun tak kisah pun sama ada kawan dia ikut ke tidak ke, dia tak peduli pun. Walaupun kawan dia tak dapat ikut, projek memancing tu tetap juga on. Walaupun dia terpaksa melayan seorang-seorang je. Pemancing tega kan, dia peduli apa. Dalam pukul 3.30 petang macam tu, si Zul ni sampailah kat satu lokasi memancing yang memang pot dia selalu pergi.
Lokasi mancing tu memang agak terpencil sikit, ke dalam sikit tempat je. Satu kawasan tebing Sungai Air Masin. Tapi kalau nak sampai ke situ, dia kena redah jalan tanah merah. Lepas tu kena jalan kaki sikit, melalui semak-semak sikit. Senang cakap, kalau nak sampai kat lokasi pot mancing tu, memang tak mudah lah. Adalah halangan-halangan dia sikit. So sampai-sampai je kat situ, memang tak tunggu lama lagi dah si Zul ni. Tak sabar sangat dah. Teruslah si Zul ni pasang-pasang umpan udang kopek dia tu yang dia bawa daripada rumah tu. Udang kopek balance masa dia mancing 3-4 hari lepas tu. Terus dia pasang dekat mata kail dia tu. Lepas tu dia pun labuhkan mata kailnya tu ke dalam Sungai Air Masin tu. Dari pukul 4 petang hinggalah sampai 6 petang. Dah dekat 2 jam dah dia mancing. Tapi langsung tak ada seekor pun ikan yang menyentap umpan dia ni. Tak ada seekor pun ikan yang menjamah pun. Si Zul ni dah mula rasa stres dah. Dalam hati dia dah mula menyumpah seranah dah. Padahal baru 3-4 hari lepas dia mancing kat tempat yang sama. Tapi banyak dapat ikan. Tapi kali ni langsung tak ada ikan pun yang dia dapat. Bukan takat tak ada ikan je, tapi langsung tak disentuh pun umpan dia tu. Masa tu dah masuk dekat waktu maghrib. Si Zul ni terus je hayal dengan hobi mancing dia. Lepas je waktu maghrib tu berlepas, lebih kurang jam 7.30 malam macam tu, tiba-tiba dia terdengar ada satu suara macam berbisik nama dia. Dia punya bisik tu bukanlah slow sangat, kuat juga suara dia. Sampaikan si Zul ni memang dengar dengan jelas dia berbisik nama Zul. Zul, Zul, Zul. Si Zul ni dia tahu ada benda yang mula nak sakat dia ni. Tapi si Zul ni bukan jenis penakut pun. Dia abaikan je suara orang berbisik nama dia tu. Lepas tu benda tu panggil lagi nama Zul. Tapi kali ni dia kuat sikit bunyinya. 3 kali guys dia sebut nama Zul. Kali ni barulah si Zul ni meloleh. Tapi bila dia toleh ke arah suara yang dia dengar tu, dia tak nampak apa-apa pun. Tapi kat satu sudut tu dia nampak ada satu pokok yang tengah bergoyang-goyang. Pokok sebelah-sebelah yang lain tu tak goyang pun, tapi satu pokok tu je yang bergoyang-goyang. So si Zul ni tenung lama-lama dekat pokok tu. Dalam hati dia pun dia kata juga, kau nak kacau aku? Kau ingat aku takut ke dengan kau ni? Tengah dia tenung kat celah pokok tu, tiba-tiba dia terdengar lagi sekali ada suara yang datangnya daripada kat celah-celah pokok tu panggil lagi nama dia. Kali ni Zul pun jawab, kau nak apa? Daripada tadi asyik panggil-panggil nama aku ni. Aku ni nak memancing lah. Tak payah ganggu aku boleh tak? Aku tak takut pun lah dengan kau. Aku tak takut. Lepas je si Zul cakap macam tu, sekali lagi benda tu bersuara. Dia cakap, Zul, baliklah. Balik. Baliklah Zul. si Zul ni bila mendengarkan benda Allah tu suruh dia balik, dia pun jawab lah, kenapa pula aku nak kena balik? Aku tak nak balik lah. Aku nak mancing ni. Kau jangan ganggu aku. Tolonglah. Terus si Zul ni sambung je memancing. Selamba je. Tak lama lepas tu, dalam setengah jam macam tu, benda yang mengacau si Zul tadi tu, dia kacau lagi. Benda ni asyik suruh si Zul ni balik je. Si Zul ni pula, dia dah mula jadi rimas dah. So dia ambil keputusan untuk pindah spot lain. Lagipun kat situ pun memang tak ada ikan pun. So tak ada sebab pun dia nak stay situ lama-lama. Bila pindah je ke spot baru, apa yang si Zul ni harapkan adalah ikan yang akan menyentap diorang dia tu. Dan dalam masa yang sama, benda Allah tu pun takkanlah ganggu Zul lagi, takkan mengacau Zul lagi tengah mancing. Ini fikiran Zul masa time tu. Tapi apa yang terjadi lepas tu langsung tak sama dengan apa yang Zul harapkan. Walaupun dah pindah ke spot baru, tapi tetap juga dia membangau. Membangau ni tak dapat ikan lah maksudnya.
Bukankan tangkap ikan je, ketam pun langsung tak nak sentuh umpan si Zul ni. Lepas tu pula benda gaib yang mengganggu dia tu, yang mengganggu dia daripada tadi tu, tetap juga datang mengganggu dia. Cuma kalau tadi benda yang ganggu dia tu hanya suara je yang dengar kan. Tapi kali ni lain sikit. Benda yang ganggu dia kali ni nak tunjukkan diri dia pula. Dia datang dalam bentuk sosok tubuh macam perempuan tua. Tapi muka dia memang betul-betul hodoh. Dengan rambut putih dia panjang merebang-rebang tu kan. Dengan muka tua hodoh dia berkerut sana berkerut sini. Lepas tu tak henti-henti dia suruh si Zul ni balik. Balik dia kata. Si Zul ni pula selagi tak dapat ikan, dia rasa dia macam tak komplit tau. Selagi tak dapat ikan, dia tak nak balik. Dia nak stay juga. Dia dah tak peduli pun dengan hantu ke, dengan apa jembalang yang nak ganggu dia ni. Ini teganya Zul. Tapi bila benda tu dah menunjukkan muka dia, si Zul ni pun sebenarnya ada terasa seram juga. Walaupun berani, tapi ada juga seramnya. Yelah kan, dia dah tunjuk muka depan mata. Walau berani macam mana pun, rasa nervous tu tetap ada juga. Bila dah asyik kerap sangat diganggu dengan benda ni, dan dalam masa yang sama si Zul ni memancing pun tak dapat ikan. So si Zul ni ambil keputusan nak balik je ke rumah. Masa tu pun dia dah mula give up dah. Lebih kurang jam 11 malam macam tu lah, 11 lebih lah. Dengan perasaan yang hampa, si Zul ni pun teruslah start motor dia, terus balik menuju ke rumah dia. Tak lama lepas tu, sampai je depan rumah, dia tengok rumah dia bergelap. Dah kenapa pula rumah aku ni gelap? Kenapa bini aku tak buka lampu ni? Elektrik kena potong ke? Masuk-masuk je ke rumah dia, dia dapat rasa kipas siling dia masih lagi on. Cuma lampu je tak buka. So dia pun on lah lampu rumah dia. Lepas je dia on lampu, rumah pun jadi terang. Punyalah dia terkejut bila dia nampak terbujur bini dengan anak laki dia tu sambil berbuih-buih mulut masing-masing. Yang bininya terbaring kat bawah lantai, dekat lantai. Yang anaknya pula terlungkup muka dia dekat atas meja makan. Cepat-cepatlah si Zul ni dapatkan anak dengan bini dia. Dia cek nadi bini dia dengan anak dia ni, dia cek ni. Tapi memang dah tak ada nadi apa-apa dah. Dah tak ada denyutan dah. Anak dengan isteri dia ni dah tak ada dah masa tu. Dah tak bernafas pun. Si Zul ni masa ni betul-betul tak tahu nak buat apa. Dia tergamam, tersentak, kalut. Semua tu datang serentak masa tu. Hati dia punya pula sedih, tak usah cakap lah. Tuhan je yang tahu. Dia memang betul tak pasti. Kenapa dengan tiba-tiba bini dengan anak dia boleh jadi macam tu? Boleh mati, boleh meninggal macam tu. Kat atas meja seorang, yang kat bawah seorang, kat lantai seorang. Dalam keadaan yang dia betul-betul dah lembik dah bila melihatkan keadaan anak dengan isteri dia tu, dia pun kuatkan semangat dia, call polis untuk minta bantuan. Masa ni si Zul ni memang dah tak keruan dah. Otak dah kosong dah. Dia memang tak tahu apa-apa pun yang terjadi pasal isteri dengan anak dia ni. Apa yang dia nampak, isteri dan anak dia ni memang dah terbaring dah bila dia masuk ke rumah. Dengan makanan kat atas meja tu masih tidang lagi. Tak lama lepas tu, polis pun sampai ke rumah ni. Sampai-sampai je polis ni datang terus buat siasatan. Siasatan awal tu, kemungkinan bini dia ni diracun. So mendengarkan macam tu, teruslah si Zul ni terfikir, siapalah agaknya yang tergamak dengan busuk hati sangat pergi racun bini dengan anak dia ni. Siapalah agaknya? Si Zul ni dia mula rasa marah dah. Dia bukan marah je guys, dia siap geram, sakit hati dia, macam-macam perasaan ada masa tu. Tapi dalam masa yang sama, hati tu terasa sedih juga. Tengah-tengah dia bersedih sambil geram dengan marah tu, datang seorang polis tu tanya dekat dia, sama ada dia tahu ataupun tidak yang cendawan yang bini dengan anak dia makan tu jenis cendawan beracun. Cendawan beracun. Masa ni memang gugur jantung si Zul ni. Baru dia sedar,
semua yang berlaku ni berpunca daripada sikap dia sendiri. Sikap dia yang pentingkan diri dia sendiri. Sikap dia yang lebih pentingkan hobi memancing dia tu berbanding dengan keluarga dia sendiri. Sikap dia tu yang langsung tak nak ambil berat pasal keluarga dia. Punca daripada sifat-sifat dia ni lah yang mengakibatkan anak dengan bini dia menanggung. Dia betul-betul kesal dengan apa yang berlaku. Tapi dah terlambat pun untuk dia kesal. Isteri dengan anaknya pun dah pun pergi meninggalkan dia. Baru dia terfikir, kenapa makhluk yang ganggu dia tu bersungguh-sungguh sangat suruh dia balik. Mungkin ini adalah sebabnya. Tapi disebabkan kebodohan dan keegoan si Zul ni dan sikap terlalu pentingkan sangat hobi dia memancing tu, sampaikan tak ada apa-apa perkara pun yang mampu untuk halang dia pergi mancing. Akhirnya sifat tu memakan diri dia sendiri. Nak kesal pun dah tak guna dah. Dah terlambat pun. So apa lagi yang dia mampu buat? Reda je lah satu-satunya perkara yang dia mampu buat masa tu. Dia hilang isteri, dia hilang anak, dia hilang keluarga dek kerana cendawan liar beracun yang dia pungut tu. Terlalu besar pengajaran yang diterima oleh Zul masa tu. Sedih aku dengar kisah ni. Kisah ni arwah member aku cerita base daripada satu drama dekat TV. Masa tu tujuan dia ceritakan cerita ni kat aku tak lain tak bukan sebab dia nak nasihatkan aku je. Dia nasihatkan aku melalui cerita. Maksud dia ni guys, walau kemauk macam mana pun minat dan hobi kita ni, jangan sesekali pun lebihkan hobi tu berbanding dengan keluarga. So hari ni bila member aku ni dah tak ada, aku sampaikan balik cerita ni kepada korang supaya kita sama-sama ni dapat ingatkan diri kita sendiri, supaya kita takkan kesal di kemudian hari. Aku harap korang semua faham isi tersirat dan tersurat yang aku cuba sampaikan melalui cerita ni. Aku juga nak minta jasa baik korang semua bantu aku sedekahkanlah Al-Fatihah buat sahabat aku ni. Semoga rohnya dicucuri rahmat, insyaAllah guys. Aku nak minta maaf kalau cerita malam mistik kali ni tak berapa seram sangat. Cuma aku nak sharekan aja apa yang arwah member aku ni pernah cerita dekat aku. Sekali lagi aku nak ingatkan kat korang. Bukan kat korang je, dekat aku juga sebenarnya. Tak ada apa pun yang lebih penting selain daripada keluarga. Jangan kita persirakan guys, keluarga kita ni. Jangan sekali pun kita membelakangi keluarga. Lagilah kita ni nak membelakangi keluarga hanya demi hobi yang kita ni suka. Tak kisahlah hobi kita ni memancing ke, mengumpul stamp ke, tak apa pergi camping ke. Apa yang penting, family first. Family must go first. Itu je. Alright? Aku malas nak membebel panjang. Sampai sini je Malam Mistik kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi di episod Malam Mistik yang akan datang. Buat yang belum subscribe aku tu, belanja subscribe aku please. Belanjalah juga aku like satu kali kat sini. Alright? Kalau siapa-siapa yang hantar cerita kat aku tu, korang boleh hantar cerita melalui sosial media aku yang aku dah tuliskan pun kat ruangan description. Alright, terima kasih guys kerana menonton cerita aku sampai habis. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.